kita akan mula sekarang ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang kepada cikgu-cikgu, kawan-kawan dan kepada pelajar-pelajar semua. Okey, hari ini kita akan membincangkan topik tingkatan 5 bab 3. Okey, sumber pembiayaan. Okey, hari ini okey, slide ni saya buat sebenarnya dalam bentuk video, tapi sebab untuk ni kita buat dalam PDF lah. Okey, sumber pembiayaan. Apa yang kita boleh faham tentang sumber pembiayaan? Okey, kalau awak tengok dalam buku teks, sumber pembiayaan ni dia bermula daripada untuk apa? Satu, sepatutnya untuk kenapa kita buat pinjaman? Okey, kelas, kenapa kita buat pinjaman? Kenapa kita nak duit? Nak berniaga, kenapa kita nak duit? Kamu Jap. Kenapa? Alah, itu pun nak tengok buku. Jangan tengok buku. Perniagaan dia nak kembangkan. Selalunya dia dua je, okey? Kita nakkan modal ni, satu untuk memulakan perniagaan, lagi satu untuk mengembangkan perniagaan. Okey. Jadi dekat sini bila sebut modal, jangan kita terus assume okey modal tu duit. Tak. Okey, modal tu dia ada 4 jenis modal. Okey, tengok sini. Modal ialah segala kewangan, duit dan aset yang membantu operasi sebuah perniagaan. Okey, contoh, kalau saya buka kedai jahit baju, apakah modal saya? mesin jahit. Yes, lagi? Orang tunai. Kalau saya seorang tukang gunting rambut, apakah saya punya modal? Ya, tak ada jawapan? Okey, kalau saya buka kedai gunting rambut, okey, apa modal saya? Mesin rambut. Okey, mesin rambut. Mungkin ada kelengkapan lain yang awak perlukan. Jadi itu adalah modal. Tak semestinya modal tu merupakan duit sahaja. Okey. Sekejap. Masih ambil. Okey, tengok 4 jenis modal. Okey, kita ada inventory, kita ada mesin dan jentera, kita ada kilang dan kita ada wang tunai. Okey, apa di inventory? Kau tengok dekat gambar ni, inventory tu adalah apa? Inventory ni bahasa buku. Okey, mudahnya adalah apa dia? Chong Sui Ying. Oh, dalam kelas bagi nama. Inventory tu apa? Store. Stok. Okey, inventory tu adalah stok. Okey, jadi tapi bila dalam periksa seboleh-bolehnya awak cakaplah inventory. Nampak sikit awak tu belajar perniagaan. Okey. Jadi kita ada inventory ataupun stok tadi, kita ada wang tunai, kita ada bangunan dan kita ada jentera. Okey, ini yang diperlukan untuk memulakan perniagaan ataupun untuk apa tadi? Kenapa kita nak pembiayaan? Satu, mulakan perniagaan. Lagi satu? Mengembangkan perniagaan. Mengembangkan perniagaan. Okey, tengok ya. Modal permulaan. Okey. Modal permulaan maksudnya sekejap pula. Saya dah silap ni. Okey, kejap. Okey, tengok jenis-jenis pembiayaan. Okey, kita ada sumber pembiayaan dalaman, kita ada sumber pembiayaan luaran. Okey, sebelum ni kita pernah come across ayat dalaman luaran ni. Itu dekat bab mana? Dalam dekat Form berapa? bab kita yang ada sumber dalaman, sumber luaran, faktor dalaman, faktor luaran. Kan. Jadi maknanya bila dalaman ni maksudnya apa? Dalaman ni melibatkan dalam organisasi kerja tu. Itu kalau sumber dalaman yang masih kita ada trend semasa tu, trend meningkat, trend menurun, trend mendatar. Okey, kalau sumber dalaman ni, pembiayaan dalaman maksudnya dia ada dua.
satu simpanan peribadi, maksudnya sendiri-sendiri. Awak nak buka kedai, awak nak buka perniagaan, awak kumpul duit sendiri ataupun duit tu awak dapat daripada saudara mara ataupun dapat daripada adik-beradik. Itu simpanan peribadi. Kemudian lagi satu, modal daripada keuntungan. Okey, modal daripada keuntungan ni maksudnya bila kita dah berniaga, kita akan dapat untung. Contoh awak dapat untung bulan tu, ni baru buka, awak dapatlah dalam 2,000. Okey, daripada 2,000 tu awak akan simpan mungkin 10% daripada situ. 10% tu awak akan guna balik. Untuk awak beli stok ke, beli barang. Jadi itu adalah modal daripada keuntungan. Ada dua ya. Pembiayaan dalaman, satu simpanan peribadi, satu modal daripada keuntungan. Okey. Sekejap saya tengok ada lagi tak kawan nak masuk. Okey, kita tengok pada sekejap. Okey, tengok sekejap ya, ada kawan awak nak masuk lagi. Okey, siapa-siapa boleh terangkan kat saya tak apa dia sumber pembiayaan luaran? Basic dia lah secara ringkasnya. Kita pinjam daripada bank, ataupun syarikat-syarikat. Syarikat apa? Mana boleh minjam-minjam mana-mana syarikat? Syarikat kewangan. Syarikat kewangan. Okey, dia ada dua. Sama ada kita dapatkan daripada bank dan institusi kewangan ataupun agensi kerajaan. Okey, bila sebut bank, institusi kewangan, pernah tak awak dengar Bank Negara Malaysia? Nah. Sama tak fungsi dia dengan bank-bank CIMB semua ni? Tak. Lain. Apa lainnya? Yang CIMB tu. Apa? Kalau. Ya. Fikir. Apa beza CIMB tu? CIMB lah, Maybank lah dengan Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ni awak masuk dalam bab berapa? BSN mengawal duit. Okey, Bank Negara. CIMB bagi duit. Di mana boleh bagi duit? Senang-senang. Saya nak tahu beza dengan Bank Negara ni. Yang BSN kawal ekonomi negara. BSN tak. BNM. Bank Negara Malaysia adalah bank pusat. Jadi bank pusat, awak tengok yang itu awak belajar masa form 4. Berbeza dengan bank yang ini ya, yang sumber pembiayaan ni. Jangan ada siapa-siapa pergi bagi jawapan, awak boleh membuat pinjaman dekat Bank Negara Malaysia. Salah. Okey. Okey, tengok seterusnya. Okey, dekat sumber pembiayaan dalaman tadi ada dua. Simpanan peribadi maksudnya sendiri-sendiri. Modal dari keuntungan tadi maksudnya daripada untung yang kita dapat, kita roll balik. Kalau luaran pula ada dua, bank dan institusi kewangan dengan agensi kerajaan. Okey. Okey, tengok dekat sini pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan lain. Kita ada modal permulaan, kita ada sewa beli, kita ada pajakan, kita ada share, overdraft, pinjaman gadaian dengan pemfaktoran. Okey, sebelum saya tengok, saya tunjuk nota seterusnya. Boleh tak siapa-siapa kenal pasti? Ayat yang paling mudah. Apa keyword dia kalau awak nak tahu orang tu nak meminjam menggunakan sewa beli? Dia sewa lepas tu dia beli. Aduh, senang menang. Mana boleh macam tu? Jap. Ada je, jap. Cuba. Yang lain-lain? Okey, modal permulaan tu apa? Sewa beli tu apa? Saya nak dalam one single sentence sahaja. Tak nak panjang-panjang. Siapa-siapa boleh jawab. Kalau modal permulaan tu, kerajaan kita bagi modal kepada peniaga yang first yang pertama kali nak buat perniagaan. Betul tak? Betul. Lepas tu yang apa ni? Sewa beli.
Masa beli tu. Ha. Sekejap. Sewa beli. Sewa beli ni contoh macam kita sewa kedai runcit tu ataupun macam sewa kenderaan, kita sewa dulu. Lepas tu kemudian kemudian kita beli benda tu. Macam tu lah. Apa kedai runcit beli aset. Bagilah yang mudah. Contoh mudah yang saya selalu bagi tu. Apa dia? Kenderaan lah juga bagi tu dalam kelas. Kenderaan. Maksudnya kalau sewa beli ni barang tu kita nak beli tapi kita bayar dulu bulan. Itu macam sewa lah. Bayar dulu bulan-bulan sampai habis bayar baru jadi hak milik kita. Okay. Kemudian apa tadi? Kat presentation tadi. Share. Apa dia share? Apa dia pajakan? Pajakan tu macam mana pula? Pajakan. Pajakan selap buku tu. Tak ingat ke? Pajakan tu ni. Dia satu perniagaan tu dia nak pakai satu mesej jentera daripada maksud dia pajak daripada syarikat. Betul lah kan? Memang dia nak pakai barang tu, mesin tu. Tapi awak kena ingat dia bayar sewa juga. Tapi dia tak nak beli benda tu. Maknanya dalam satu tempoh 3-4 tahun tu dia hanya nak sewa je. Dia memang tak nak berniat pun nak beli. Contoh saya, orang kata pun beberapa bulan. Contohlah saya ada kebun, ada satu tanah. Okay. Saya dah ada kilang saya, kemudian saya ada tanah kosong tepi tu saya nak teroka sikit. Okay. Perlu tak saya beli mesin jentolak apa semua tu untuk memastikan kawasan sebelah saya tu bersih? Payah. Tak payah sebab kita akan buang duit kita. Jadi sepatutnya kita boleh je buat pajakan. Kita tak ada. Pajakan maknanya kita sewa daripada syarikat tu, kita kata kita akan bayar dalam tempoh 3 bulan tu saja. Kemudian kita pulangkan balik. Itu pajakan. Okey, share. Apa dia share? Share. Yang pelajar lain ada apa-apa nak bagi? Penangan modal oleh individu-individu. Share tu kita tahu selalunya saya akan masuk bab form 4 juga tau. Waktu bila syarikat mana yang akan menggunakan share? Bila awak pernah dengar perkataan share ni? Dia awak kena kait-kaitkan tau sebab kadang-kadang dalam soalan exam, kadang-kadang bahagian B tu dia akan tanya, dia akan termasuk sikit. Form 4 masuk, form 5 masuk. Bahagian C lagi lah dia masuk, form 4, form 5 dia masuk, dia tak ikut topik. Jadi bila tentang share ni, dekat mana awak pernah dengar dia? Ikut bahagian milikan perniagaan. Yes, milikan perniagaan, form 4, betul Ikmal, betul. Dekat mana? Topik mana? Milikan perniagaan. Milikan perniagaan yang mana? Okey. Yang ada share-nya hanya pada syarikat Sdn Berhad. Syarikat Berhad dengan Awam Berhad. Samalah tadi. Koperasi. 3. Kalau tunggal dengan perkongsian dia tak ada share. Dia ada modal dia sendiri. Okey. Jadi share kalau saya akan bagi dia punya nota. Dia awak akan tengok. Okey, overdraft pula. Apa keyword untuk overdraft? Selalu saya sebut. Nampak je perkataan tu? Bukan. Keyword dia untuk siapa? Biasanya ingin pinjam duit lebih daripada akaun mereka. Akaun apa? Yes, akaun semasa. Okey, sama tak akaun semasa dengan akaun yang awak pergi cucuk-cucuk duit dekat bank tu? Tak sama. Bank apa? Kalau dekat tak sama. Kalau pergi cucuk-cucuk duit tu bank apa? Akaun apa? Akaun simpanan. Okey, akaun simpanan dia kita boleh keluarkan duit.
kita boleh buat pembayaran macam biasa. Tapi selalunya kalau akaun semasa tadi kebanyakannya digunakan oleh peniaga. Sebab dia membayar menggunakan apa? Mungkin akaun simpanan dia akan dapat sesuatu berbeza daripada akaun simpanan tadi, akaun semasa ni. Apa dia beza dia? Dia dapat kemudahan kredit. Itu salah satulah, yang lain-lain. Yang lain Cek. sekejap. Cek, dia ada buku cek. Jadi akaun semasa memang digunakan oleh peniaga sebab dia ada buku cek tu. Dan dia akan dapat satu penyata yang menunjukkan berapa awak dah keluar, berapa awak dah belanja, berapa awak masuk. Okay, dan pembayaran selalunya menggunakan buku cek. Okey, saya cakap laju tak? Okay je. Okay je, dia Boleh faham lah. Okey. Kemudian tengok pada pinjaman perniagaan atau Ar-Rahnu. Apa keyword untuk ini? Jaminan. Jaminan. Lagi? Segaran. Cagaran. Segaran. Anggaran, pajakan. Dia sebenarnya dia macam letak pajak juga barang. Dia guna cagaran. Okey, pemfaktoran. Apa keyword dia? Saya nak satu kataan je. Invoice. Yes, invoice. Apakah invoice? Sebut invoice, apa tu Menjual invoice? hutang. Menjual hutang? Bukan. Faktoran merupakan Dia memanglah menjual hutang. Tapi apa maksud invoice tu sendiri? Hutang pelanggan. Okey, kalau kita beli barang, kita bayar dengan tunai, kita akan dapat kertas yang dinamakan receipt. Okey, jadi kalau kita berhutang, pengeluar ataupun peniaga tu akan beri kita invoice. Okey, nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang yang invoice tu. Okey, tengok yang tadi tu, mula-mula tadi, modal permulaan. Okey, diberikan kepada usahawan untuk memulakan perniagaan. Okey, kemudian berbentuk pinjaman jangka pendek, jangka panjang dan pinjaman bercagaran. Okey, yang ini lain daripada yang Ar-Rahnu tadi. Ar-Rahnu tadi dari Islamik, ini daripada bank biasa. Okey, selalunya pinjaman jangka pendek, peniaga guna dia untuk beli bahan mentah. Okey, dia hanya nak pinjam sekejap je, beli bahan mentah, nak roll balik. Guna bahan mentah tu untuk guna bahan mentah tu untuk buat dia punya production. Kalau pinjaman jangka panjang pula, tempoh dia lebih daripada setahun. Selalunya untuk yang besar-besar lah amount dia, untuk beli kilang, untuk beli mesin yang besar-besar. Pinjaman bercagaran pula, kita kena cagarkan aset untuk dapatkan pinjaman. Apa jadi kalau kita cagarkan aset, kita dapat duit, lepas tu kita tak boleh bayar duit pinjaman tu? Apa jadi pada barang yang dicagarkan? Barang. Barang akan diambil oleh pencagar. Barang tu akan diambil oleh pihak bank, tempat yang kita cagarkan tadi. Okey, jadi ada apa-apa soalan tak tentang modal permulaan? Tak ada. Yang ni senanglah. Okey. Tengok yang seterusnya. Slide saya ni dah berterabung pun. Okey, tengok yang sewa beli tadi. Okey. Sewa beli. Bank dia beli barang tu, aset tu, kemudian dia sewakan kepada usahawan. Selalu saya cakap dalam kelas, awak bayangkan aja kita nak beli kereta. Ini untuk contoh yang mudah lah, awak nak beli kereta. Okey, kereta tu setiap bulan, contoh saya beli kereta Mercedes-Benz. Berangan boleh, sekarang realiti tak boleh lah. Okey, saya beli Mercedes-Benz, setiap bulan saya pergi bayar dekat Mercedes-Benz tu ke, dekat syarikat tu ke? Saya pergi bayar dekat mana? Bank. Dekat bank. Jadi maksudnya di sini, sewa beli ni tadi, saya nak beli kereta. Okey.
bank tu dia akan buat agreement dulu dengan syarikat Mercedes Benz tadi, dengan ejen tu. Kemudian agreement tu dah disetujui, tiap-tiap bulan saya akan bayar kepada bank. Sepanjang tempoh, contoh saya ambil pinjaman tu 9 tahun. Okay. Sepanjang tempoh 9 tahun tu, hak milik kereta tu siapa punya? Bank. Hak milik kereta tu masih kepunyaan bank sehingga Semua angsuran dijelaskan. yes, pandai. Sehingga semua ansuran tu settle, barulah hak milik saya. Tetapi dalam tempoh 9 tahun tu, saya boleh bawa kereta tu dan jika berlaku apa-apa kerosakan, siapa yang akan tanggung? Bank tanggung. Ada ke kereta awak masuk kereta awak pergi bagi dekat bank? Ya. Ya. Okey. Okey, ada soalan tak? Saya tak faham. Ini faham. Sekarang tu. Serius. Saya biasa tengok skrin tak nampak chat. Okey, faham ya yang itu? Okey, kita pergi seterusnya. Pajakan pula. Okey. Tengok pajakan. Usahawan guna aset untuk satu tempoh tertentu dengan cara menyewa daripada bank atau syarikat pajakan. Pihak bank ialah pemilik aset, manakala usahawan ialah penyewa. Sewa pajakan dibayar sepanjang tempoh pajakan, contohnya macam tapak kilang, mesin atau jentera berat. Di pajak ni awak kena ingat satu je. Kita nak guna barang tapi kita tak nak beli barang tu. Tapi kita masih membayar sewa sebab jangan confuse dengan sewa beli. Sewa beli memanglah namanya sewa beli. Tapi sewa beli kita nak beli barang tu tapi kita bayar sewa sampai habis baru jadi hak milik kita. Kalau pajakan tadi, kita nak guna barang tu. Kita bayar sewa tiap-tiap bulan, habis tempoh kita pulangkan balik barang. Itu beza antara pajakan dan sewa beli. Sewa beli. Bila dalam soalan dia ada perkataan sewa tu, awak kena tengok betul-betul lah. Sama ada soalan tu dikata awak nak beli barang tu ataupun awak hanya nak sewa dia, tak nak beli, hanya nak guna je dalam tempoh tertentu. Itu yang membezakan pajakan dengan sewa beli. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, kita tengok share pula. Okey, share tadi kita dah bincangkan sikit. Dia adalah sebuah modal perniagaan. Okey, diterbitkan oleh perniagaan bagi menambah modal untuk meluaskan perniagaan. Okey, diterbitkan tu maksudnya syarikat tu dikeluarkanlah. Okey, contoh saya nak buka syarikat Sheila Senyam Berhad. Okay, saya nak jual apa Izul selalu saya kat dalam kelas? Dia tudung lah kan. Okey, jadi untuk menambah modal perniagaan saya akan keluarkan share. Okay, syarikat saya akan keluarkan share, saya akan jual. Kemudian daripada jualan share tu saya akan dapat saya punya modal. Okey, tengok share tadi. Bank Saudagar akan bertindak sebagai penanggung jaminan. Okey, apa dia Bank Saudagar? Aduh ya Allah. Bank Saudagar dengan bank-bank konvensional lain tu tak sama ya. Okey, Bank Saudagar ni dia lebih kepada untuk membeli aset-aset jentera-jentera pertanian ke jentera besar. Namanya awak nampak kadang-kadang di kat belakang tu dia ada nama merchant. Merchant bank tu Bank Saudagar. Okay, untuk perdagangan. Kalau yang biasa-biasa kita ni CIMB Bank, Maybank. Okey, kadang-kadang awak akan ternampak juga dekat awak jalan-jalan tu awak ternampak Maybank Finance. Itu lain pula, tak sama. Jadi tiga-tiga bank ni sebenarnya peranan dia tak sama. Okey, kita ada bank konvensional biasa, kita ada bank perdagangan,
Tak ada yang financial term tadi. Ini nota tambahan lah. Okay, saya selalu mengajar, saya selalu akan termasuk cabang-cabang lain untuk ilmu awak. Okay. Okay, jadi share ni tadi, siapa yang akan beli kalau share tu ada baki, tak lakulah maksudnya. Bank saudagar yang akan beli. Okay, bukan bank-bank biasa, bank perdagangan. Okay, boleh faham? Senyap je ni semua orang. Ada, okey je. Okay. Overdraft. Kenapa Sheila merajuk ke? Apa dia? Ya, Cikgu Sheila left meeting, kenapa cikgu merajuk ke? Tak, dia beritahu ni, dia beritahu lain dia problem. Tak hujan ni. Angin kuat. Okey, Izul, sambung. Weh. Sekejap. Tak okey ke Sheila? Okay, dengar tak? Okey, dengar. Okay. Okey. Okay, sorry. Aduh, dah nak hujan. Ingat merajuk tadi. Ida. Okay, sambung. Okay, overdraft. Okay, apa keyword untuk overdraft? Tadi saya tanya dah cakap dah sikit. Ni, betul ni. Akaun semasa Akaun semasa. Jadi, kemudahan kredit, okay, untuk pemegang akaun semasa. Akaun semasa boleh keluarkan cek lebih daripada akaun dalam akaun semasa dia. Had amount ditetapkan oleh pengurus kadar faedah harian. Biasanya untuk beli bekalan bajet bayar gaji pekerja. Okey, contoh. Okey, saya Cikgu Sheila adalah seorang peniaga. Okey. Sekejap Sheila. Pelajar lain nampak skrin tak? Nampak bahan tak? Kau guna bahan tak? Ya, dia tak nampak lah. Oh, dia memang tak nampak. Okey. Izul nampak cikgu ke nampak bahan? Nampak cikgu. Nampak cikgu Sheila bercakap? Ya Allah, kenapa tak kabur? Okey, nampak? Okey, kita ada lah. Okey. Ya Allah, malunya tadi. Okey, overdraft. Okey, step boleh ya. Okey. Overdraft ni dia kemudahan kredit untuk akaun semasa. Okey, kita akaun semasa tu dia boleh, pemegang akaun semasa dia boleh keluarkan cek lebih daripada baki dalam akaun dia. Tapi selalunya had amount tu pengurus bank yang tetapkan, kemudian kadar faedah harian dikenakan. Okey, contoh. Okey, tadi Cikgu Sheila ni peniaga. Okey, Izul, saya sebut Izul sebab dia student saya ya. Izul ni saya punya pembekal. Okey, saya ada hutang dengan Izul sebanyak 30,000. Okey.
Bila saya nak bayar, saya tengok dalam akaun semasa saya hanya ada 28,000 sahaja. Berapa baki tak cukup? Ya Allah. 2,000. 2,000 tak cukup. Jadi amount yang tak cukup 2,000 tu saya akan mohon kepada pihak bank untuk mendapatkan perkhidmatan overdraft ni. Jadi saya boleh keluarkan cek yang berharga 30,000 instead of 28,000. Sebab 2,000 tu saya buat pinjaman dengan bank, saya buat overdraft. Okay. Had ni hanya pengurus bank je boleh benarkan. Lepas tu kadar harian ni, kadar faedah harian ni sebenarnya tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Kalau awak buat pinjaman biasa, kita dikenakan kadar faedah tahunan. Okey, per annum. Yang ini dikenakan kadar faedah harian. Maksudnya setiap hari tu kalau kita lambat, naik dia punya faedah. Okey, dia punya bunga tu. Okey, itu overdraft. Okey, boleh faham tak maksud overdraft? Faham. Faham ya? Pelajar lain macam 2 orang je yang faham? Okey, yang lain letak dekat chat. Okey, thank you. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Selepas overdraft, kita ada, saya sepatutnya sejam je ni. Tadi kita start pukul berapa ya? Pukul 3 kan? Sebab takut phone awak tu meletup. Ramai yang bising. Cikgu, lepas sejam phone saya panas. Okey, kita tengok pinjaman. Okey, kita try sejam je 2. Okey, tengok pinjaman perniagaan gadaian Ar-Rahnu. Okey, Ar-Rahnu merujuk kepada barang berharga dijadikan sandaran untuk dapatkan pinjaman. Okey, sekiranya hutang tak dapat dijelaskan, barang cagaran tadi jadi hak milik Ar-Rahnu. Okey, contoh-contoh barang cagaran dia, barang kemas, jongkong, siling emas. Okey, jangan mana siapa-siapa yang pengumpul Beyblade lah, pengumpul kereta-kereta Hot Wheels tu lah, awak nak jadikan cagaran dekat bank, nak buat pinjaman gadaian. Tu tak boleh. Okey. Siapa menyanyi? Okey, selalunya yang gadaian ni Ar-Rahnu ni orang akan keliru dengan pajakan. Okey, sebab kita ada letak barang tadi kan. Jadi tolong ingatlah kalau kita akan tengok soalan-soalan yang mana setiap satu tu sebenarnya boleh nampak je beza dia kacang je. Okey, sekarang kita akan tengok dekat soalan. Okey, kemudian tengok dekat pemfakturan. Okey, pemfakturan awak kena nampak keyword apa, kena cari apa dekat situ awak nampak dia adalah pemfakturan. Invoice. Okey, nampak je invoice itu selalunya adalah pemfakturan. Okey, maksud invoice pemfakturan ni bank beli akaun penghutang ataupun invoice untuk sebuah syarikat. Okey, bank akan beli invoice tu pada harga diskaun. Bank akan ambil alih kutip hutang dengan jumlah penuh. Okey, contoh. Okey, Cikgu Sheila dengan Cikgu Rosna. Okey. Cikgu Sheila, kita bagi cikgu lain lah. Cikgu Askari. Okey. Cikgu Askari dengan Cikgu Rosna ni sama-sama berniaga dan seorang pembekal. Okey. Cikgu Askari ni dia berhutang dengan Cikgu Rosna sebanyak RM 20,000. Okey. Siapa hutang siapa? Cikgu Askari hutang dengan Cikgu Rosna. Jadi Cikgu Rosna dia sentiasa akan hantarlah untuk ingatkan Cikgu Askari ni bahawa kena bayarkan hutang. Tapi Cikgu Askari dia tak nak, dia susah nak dapatkan bayaran. Okey, apa jadi pada Cikgu Rosna bila dia tak dapat kutip hutang? Hutang lapuk. Hutang lapuk akan berlaku. Cikgu Rosna tak dapat kembangkan perniagaan dia tak dapat beli stok, mungkin dia tak dapat bayar gaji pekerja. Jadi susah sangat nak kutip hutang tadi. Dia akan minta syarikat pemfakturan tadi kutip hutang dekat Cikgu Askari. Okey? Tetapi Cikgu Rosna akan jual invoice tadi dengan harga diskaun.
Contoh, hutang 20,000, Cikgu Rosnah akan jual invoice kepada syarikat pemfakturan mungkin 18,000. Okey. Jadi Cikgu Rosnah dia dapat tak 20,000 dia? Hanya dapat 18,000. Dia hanya dapat 18,000, tetapi Cikgu Askari dia akan bayar hutang. Sekarang ni dia dah habis hutang dah. Cikgu Rosnah dia dapat duit dia dah. Cikgu Askari akan hutang dengan syarikat pemfakturan. Okey, Cikgu Askari kena bayar berapa dekat syarikat pemfakturan? 20,000. Yes, 20,000. Jadinya syarikat pemfakturan ni dia akan dapat duit lebihan sebanyak berapa ribu? 2,000. Jadi maksudnya dapat duit di situlah. Okey, awak ingat ya. Syarikat pemfakturan ni dia beli invoice tapi pada harga diskaun. Okey, tapi dia akan kutip jumlah hutang tu pada jumlah yang penuh. Okey, itu pemfakturan. Okey, ada apa-apa soalan tentang itu? Faham tak? Ke laju sangat ke? Tiada. Okey, faham, boleh faham. Kalaulah saya nampak awak dalam kelas, saya bagi seorang coklat seorang satu. Boleh makan untuk berbuka. Sebab faham. Tapi sebabkan jauh, simpan aje lah coklat. Simpan aje lah coklat tu. Okey. Memanglah puasa. Makan masa berbuka. Okey. Tadi kita habis daripada sumber kerajaan kan? Sumber perbankan ataupun institusi kewangan. Okay, sekarang kita tengok daripada kerajaan. Okey. Untuk yang institusi kerajaan, yang ini dia mudah. Okey, dia ada 3 je. Bantuan modal, jaminan kredit dengan grant penyelidikan. Okey, yang ini MARA, Agrobank, Tekun ni saya tak akan terangkan lebih lanjut sebab benda tu memang ada banyak dalam buku teks, awak kena hafal je. MARA dibagi apa, Agrobank untuk apa, Tekun untuk apa. Okey, Agrobank untuk apa kelas? Untuk pertanian. Agro tu maksudnya pertanian. Okey, kalau MARA dia banyak kepada memberi bantuan kewangan, dia bagi nasihat. Tekun ni pula dia kecil sikit daripada MARA. Dia secara berkumpulan. Okey, bagi bantuan tu mengikut kumpulan. Okey, jaminan kredit. Okey, jaminan kredit tu maksudnya syarikat jaminan kredit ni dia bagi jaminan kepada bank, kepada mana-mana institusi kewangan yang awak nak buat untuk usahawan yang tak mampu sediakan cagaran. Okey, kadang-kadang bila kita nak pinjam duit daripada bank, selalunya kalau awak peniaga tunggal, susah untuk dapatkan pinjaman bank. Sebab kita tak ada cagaran, modal kita pun kecil. Okay, jadi boleh minta bantuan dengan syarikat jaminan kredit Malaysia ni. Tapi ada dia punya syarat-syarat lah, bukanlah awak simply boleh dapat. Okey, untuk grant penyelidikan pula, kita ada multi. Maksudnya usahawan ni dia inovatif, dia nak replace satu benda yang baru. Benda tu dah ada, dia nak ubah suai, nak perbaiki lagi. Jadi untuk menjalankan penyelidikan, kita kena ada kos yang banyak. Jadi boleh minta dekat kerajaan dengan bantuan mesti ni tadi untuk dapatkan grant. Dekat grant tu dia akan bagilah, dalam grant tu dia akan bagi permohonan awak diluluskan untuk mendapatkan pembiayaan membuat apa-apa projek lah. Yang itu disediakan oleh kerajaan. Okay. Yang ini kita ni awak baca sendiri dalam buku teks je, dia punya penerangan MARA sebab kadang-kadang ada juga soalan diberikan apakah yang boleh disumbangkan oleh MARA kepada usahawan baru. Itu kena bagi dia punya peranan. Awak hafal je. Okey, tengok kepada kekuatan dan kelemahan pula. Okey, kekuatan sumber dalaman. Okey, ulang balik. Sumber dalaman tadi ada apa? Ada peribadi dengan result. Peribadi dengan result. Jadi dia punya kekuatan dia cepat. Maknanya awak simpan duit sendiri, awak nak guna duit tu, korek je lah bank awak kan.
Tak ada kos kanan, tak ada kos faedah semua tak ada. Tapi kelemahan dia, Modal dia modal sikit. dia yelah, banyak boleh kau simpan sejuta, tak boleh kan. Kali 50,000, 100,000. Jadi modal tu terhad. Kekuatan sumber pembiayaan luaran. Okey, apa yang bising ni ya? Luaran tadi ada siapa? Ada apa? Ada dua. Apa? Apa dia juga? Sumber pembiayaan luaran ada dua. Apa dia? Ada bank dengan institusi kewangan. Kewangan dan bank satu, kerajaan satu. Okey. Kerajaan Jadi dekat sini kalau awak pinjam daripada bank tadi, bank beri tempoh bayar balik ikut kemampuan. Okey, kalau awak tak mampu bayar dalam tempoh 4 tahun, awak boleh panjangkan dalam tempoh 7 tahun. Okey, saya ada satu soalan. Kalau kita buat pinjaman, okey, awak rela bayar lama ke ataupun sekejap? Kejap lah. Sekejap. Tapi beza dia bila kita bayar sekejap, bulanan kita akan tinggi daripada yang bayar lama. Tapi sebenarnya bagus sebab kalau awak kira, saya selalu mengajar kena ada whiteboard, tak ada whiteboard ni susah nak tunjuk. Kalau kita ikutkan, bila semakin lama kita meminjam, semakin tinggi apa yang kita kena bayar? Semakin lama kita buat pinjaman tu, kalau kita pinjam 7,000, sebenarnya sepanjang 7 tahun tu awak bukan bayar 7,000, awak bayar lebih. Kenapa jadi lebih? Kita bayar apa? Faedah. Bayar faedah. Jadi yang bayar bulan-bulan sikit tu sebenarnya dia bayar faedah dia banyak. Yang bayar bulan-bulan banyak ni dia bayar faedah dia sikit. Okey. Jadi kalau kita buat pinjaman bank, kita boleh fikirlah awak nak guna duit tu. Kalau awak nak guna duit banyak, awak ambil lah yang pinjaman panjang. Jadi awak tiap-tiap bulan bayar sikit-sikit. Walaupun awak kena bayar faedah tu tinggi. Ada win-win situation kat situ. Okey. Kelemahan dia, kalau bank dia nak penjamin, dia nak cagaran, kemudian faedah dia tinggi. Kalau kerajaan pula, kerajaan dia tak kenakan faedah, itu dia punya kebaikan. Tapi kerajaan dia punya pinjaman dia terhad, amount dia terhad. Lepas tu ramai yang apply nak minta. Jadi persaingan dia sangat sengit. Itu jadi antara kelemahan dan kekuatan sumber pembiayaan dalaman dan sumber pembiayaan luaran. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, prosedur. Okey, prosedur tu maksudnya apa tata cara untuk awak buat pinjaman. Okey, 4 je. Mula buat RP. Apa dia RP? Rancangan perniagaan. Ya, apakah itu? Rancangan perniagaan itu dia merupakan rancangan tu plan lah. Plan nak dapatkan pembiayaan tu, betul tak? Rancangan perniagaan ni yang macam awak buat tu, kita buat RP lah. Tujuan dia untuk mendapatkan Betul lah. Betul lah. Jadi kita kena masa dia ini nak masuk. Okey, jadi kita kena satu sediakan RP yang cun. Okey. Maksudnya dalam RP ni rancangan perniagaan ni awak kena tulis dekat situ. Okey, kita setiap tahun kita akan naik sikit-sikit kita punya keuntungan. Kalau awal-awal RP awak tunjuk negatif awak punya keuntungan tu, bank nak bagi tak? Bank tak akan bagi, dia nak yang cantik baru dia akan bagi. Kemudian dapatkan nasihat kewangan, buat permohonan, baru pembiayaan awak diluluskan. So bila prosedur, step ni kena betul ya. Jangan tiba-tiba atas awak cakap pembiayaan diluluskan, dekat bawah sekali awak buat penyediaan RP. Salah. Mesti bila ada perkataan prosedur, mesti ikut step. Okey, seterusnya.
contoh soalan. Okey. Dah lagi 4 minit. Pun dah panas ke semua orang? Okay je. Tak pandai pun. Okey, tengok soalan 1. Encik Zehan buka minimarket, modal sepanjang peribadi, dibantu oleh isteri dan dibayar gaji 800. Kenapa Encik Zehan memilih jenis pembiayaan tersebut? Okey, agak-agak ini jenis pembiayaan apa? Dalaman. Bila sebut jenis, awak tahu dan kepala awak ada 2. Satu luaran, satu dalaman. Okey, 4 markah cuba awak kalau saya nak tanya, saya bagi dalam masa seminit. Saya nak 4 markah, maknanya 4 huraian dekat situ. Okey kan, saya datang balik. Ada kawan awak mesti nak masuk. InsyaAllah. Dah nak habis dah ni sebenarnya. Lagi 2-3 minit je. Buat sejam. Cik Zam muka. Okey. Cik Zian buka minimarket. Okey, kenapa dia memilih jenis pembiayaan tersebut? Kita tahu jenis pembiayaan dalaman daripada mana? Daripada peribadi. Sebab dekat situ dia cakap simpan peribadi kan. Jadi kenapa awak pilih jenis pembiayaan peribadi tu? Okay, why? Kalau Kat sini. tak nak berhutang. Tak nak berhutang. Okay, 1 markah. Kita perniagaan ni, kita boleh fikir logik tau sebenarnya, betul tak? Bagi Tak perlu menunggu prosedur pembiayaan yang lama. Tak melibatkan prosedur yang susah ataupun secara senangnya tidak cepat atau ringkas prosedur dia. Okey. Jadi baru dua, tak ada hutang, prosedur yang cepat, kemudian Tak perlu membayar faedah pinjaman. tidak perlu membayar faedah pinjaman. Awak tak meminjam pun. Okay, lagi satu. Tadi saya baru je cakap dekat nota tadi kat dia punya kelebihan tadi. Kelebihan Kerana perniagaan kecil tak boleh. Dia mesti kenapa awak tak nak awak gunakan cepat. Okey. Dalam bila awak menjawab soalan periksa, awak tak boleh bagi seketul sahaja ayat tau perkataan. Cuba awak tulis cepat. Mudah tak boleh. Okey, prosedur mendapatkan wang dengan cepat. Kena ada satu ayat. Lepas tu kepala ayat tu kena ada. Okey, kepala ayat tu maksud dia apa? Permulaan ayat tu. Permulaan ayat tu. Encik Zehan memilih jenis proyek tersebut kerana cepat dan mudah untuk diuruskan. Okey, tidak perlu berhutang. Encik Zehan tidak perlukan penjamin. Faedah tidak dikenakan faedah ke atas pinjaman. Jangan sesekali guna satu ketul perkataan. Okey? Boleh? Boleh. Okay. Seterusnya. Yang ini saya ambil soalan-soalan percubaan. Okey, bawah nanti ada soalan SPM. Okey, berkaitan dengan jenis pembiayaan luaran. Okey. Permulaan salon 45,000. Kehasat jelaskan pinjaman dalam tempoh 7 bulan. Menjadikan rumah pusakanya sebagai cagaran. Okey, jelaskan satu sumber pembiayaan luaran yang paling sesuai digunakan oleh Puan Nazirah. Okey. Dekat situ. Jelaskan satu sumber pembiayaan luaran. Dia gunakan rumah sebagai cagaran tadi. Okey, kalau dekat sini sumber pembiayaan, dia kata jelaskan satu sumber, maknanya dekat situ dia guna cagaran. Okey, dia jadikan rumah pusaka dia sebagai cagaran untuk dapat modal. Itu satu markah. Okey. Kemudian dia boleh mendapatkan pinjaman dengan serta-merta.
Okay, sebab awak dah ada cagaran tu, awak boleh dapatkan pinjaman serta-merta. Kemudian boleh menggunakan barang berharga lain untuk mendapatkan pinjaman. Okay, dan skema dia macam tu. Okey. Kat sini modal permulaan dia nak 45,000 je. Cagaran dia tinggi kan 125. Jadi automatik pinjaman itu akan diluluskan. Okey, kat situ 3 markah. Okey, tengok soalan 3. Okey. Pembekal peniaga industri kewangan. Okey, awak nampak sesuatu tak di situ? Perkataan apa? Invoice. Yes, bila invoice automatic ding, apa dia? Kalau invoice tu, Automatic apa? Sebuah pembiayaan apa? faktoran lah. Yes, pemfaktoran. Jadi dekat sini markah dia 6. Awak sebut pemfaktoran 1 markah untuk fakta. Kemudian awak bagilah lagi 5. Okey, apa maksud pemfakturan? Beli invoice. Okey, kemudian beli dengan harga diskaun. Okey, mengelakkan hutang lapuk. Ini saya bagi cepat-cepat huraian ni awak boleh bagi sendiri tak? Ada, boleh. Sebenarnya boleh faham ya, nampak invoice, automatik awak tahu itu adalah pemfakturan. Okey, tengok ni. Logo organisasi. Tenaga Nasional Berhad. Jelaskan semua pembiayaan luaran yang boleh digunakan oleh organisasi atas untuk meningkatkan operasi perniagaan. Okey, kalau ini agak-agak dia nak dapatkan semua pembiayaan ni daripada mana? Bila ada Berhad, Sedia Berhad, syarikat, dia dapat modal daripada mana? Apa tu satu nilainya? Okey. Okey, cepat. Tu cakap kot. Dia ada, kalau ada daripada syarikat dia, kita dapatkan pembiayaan kita daripada mana? Tadi ingat tak tiba-tiba saya bagi contoh, saya masuk koperasi lah, syarikat Sedia Berhad lah, cakap Berhad lah. Dia dapat dari mana? Dia punya sumber pembiayaan dia. Share. Yes, betul. Bila ada je syarikat, maknanya terus automatik awak tahu dia adalah share. Jadi bila awak cakap share, itu adalah faktor 1 markah. Lagi 3 markah awak ceritalah pasal share. Diterbitkan untuk tambah modal. Kemudian share boleh menggunakan penghutang bank saudagar untuk terbitkan share. Lagi satu share ialah equity pemilik syarikat. Okay, cukup 3-4 markah dekat situ. Okey, jadi bila nak jawab soalan pembiayaan ni, awak tengok keyword je. Kalau nampak invoice, automatik kita tahu apa? Pemfakturan. Nampak syarikat, kita tahu dia adalah Share. Dia tak nak beli barang, tapi dia nak pakai barang. Pajakan. Itulah. Okey, dia nak beli barang tu tapi tak cukup duit, jadi dia akan bayar hutang sampai habis, baru dapat barang. Sewa beli. Okey, senang sangat kan? Kacang tak? Kanan je. Okey. Soalan nombor 5. Okey, Puan Aina, pengeluar roti dan kek terkenal Terengganu, mendapat kontrak bekalan. Memerlukan berapa mesin pengadun dan pembakar yang lebih canggih tanpa menanggung kos penyelenggaraan. Okey, think automatik. Apa jawapan dia? Pajakan. Allah. Pajakan. Pajakan satu keyword dia awak tak nak beli barang. Lagi satu nak sewa untuk tempoh tertentu. Sewa tempoh tertentu. Kalau dekat soalan ni awak nampak dia kata dia tak nak tanggung kos penyelenggaraan.
Dekat pajakan memang lesen tu rosak ke apa ke, awak bagi balik awak dapat yang baru. Bagi balik dapat yang baru. Sampai habis tempoh awak pinjam barang tu. Okey. Jadi dekat sini pajakan 1 markah. Kemudian awak cerita lah. Okay. Apa awak boleh dapat 5 markah tu daripada mana? Apa ayat awak nak bagi? Jawapan dia jenis pengeluaran yang dimiliki oleh Puan Aina ialah pajakan. Okey, lagi satu sekejap ya. Kalau soalan ada cerita. Okey, dia cerita tentang siapa? Puan Aina kan? Kemudian dia nak beli mesin. Puan Aina. Jadi dalam jawapan awak mesti masukkan nama Puan Aina ni. Heroin ni mesti kena ada dalam tu. Kalau tak macam SPM tahun lepas, pelajar yang tak letak cerita dalam jawapan dia, maka akan dipotong 1. Kalau awak berjaya dapat 2 markah, awak potong 1 dapat 1 markah. Jadi kena ingat ada cerita masukkan dalam jawapan. Okay, tadi pajakan 1 markah. Okay, Puan Aina sebagai penyewa 1 markah. Lagi apa? Puan Aina. Apa lagi awak boleh cerita nak dapatkan 6 markah? Kalau ambil dia daripada soalan balik tu boleh kan? Okey, apa dia ayatnya? Tu Belum segala menanggung kos tu tanggung oleh siapa? Okey, Puan Aina tidak perlu menanggung kos penyelenggaraan. Dapat 1 markah. Lagi? Apa 3 markah? 5. Yes. Dia bayar sewa berapa tahun? Good tak? 2 tahun. Puan Aina perlu membayar sewa hanya selama 2 tahun. 2 tahun. Kan, awak ambil je dah dalam tu. Okey, lagi apa? Ada yang nak masuk lagi? Oh, dapat markah. Boleh. Okey, baru 4 markah. Puan Aina dia kena beli tak mesin tu? Kena beli apa? Mesin tu dia kena beli tak? Tak payah. Jadi satu kelebihan dia, jadi awak boleh bagi tahu Puan Aina tidak perlu membeli mesin tersebut. Kalau dia tak payah beli, dia jimatkan apa? Jimatkan duit. Jimatkan modal. Jimat modal dia, boleh juga bagi jawapan kat situ. Kemudian lagi satu je. Hak milik siapa? Oh, hak milik syarikat. Mesin pengaduan tersebut adalah dimiliki oleh syarikat pajakan. Cukup 6 markah kat situ. Kalau ada soalan macam ni boleh jawab. Senang. Allah boleh. InsyaAllah. Okey. Kita ada satu soalan saja lagi. Okey, ni soalan tahun lepas. Saya nak jawapan. Okey, ni soalan tahun lepas. Kita baca sekejap. Lepas tu agak-agak jawapan dia apa. Awak nampak je kunci kira-kira ni, ada tak orang yang terus takut terus tak nak jawab? Ada tak yang macam tu? Soalan nombor 9, 2019. Okey. Yang bahagian A dia tanya pasal pasal nikah. Okay, dia tak ada kena dengan bab ni lah. Cuma saya nak tunjukkan dekat sini soalan dia. Terangkan jenis pembayaran bank untuk syarikat menambah bilangan aset sedia ada, 8 markah. Okey, dekat sini aset sedia ada ni apa? Kita tengok kat situ, kat mana aset? Dekat soalan tu mana aset dia? Aset semasa tu lah. Dia ada mesin jahit dengan perabot. Maknanya soalan ni, dia kata nak jenis pembayaran yang boleh menambah mesin jahit dengan perabot. Dalam jawapan awak kena masukkan 2 ni. Okey? Setiap kali awak menjawab, awak masukkan 2 ni. Okey, sekarang ni markah dia 8. Terangkan jenis pembiayaan. Agak-agak awak nak bagi berapa? Berapa fakta, berapa huraian? 4 fakta, 4 huraian. 4 fakta, 4 huraian. Sebab bila dibagi macam ni je, dia tak cakap pun sama ada orang tu nak letak cagaran ke
ataupun pensyarikat ni dia nak letakkan dia nak sewa ke tak, dia nak tambah. Jadi awak boleh je bagi mana-mana 4 fakta, sama ada sewa beli ke, overdraft ke, pinjaman ke, pemfakturan ke, gadaian aranu tu pun boleh. Okey. Jadi awak bagi 4 fakta dalam huraian awak tu. Contoh awak kata sewa beli. Okey, apa huraian awak kena bagi? Fakta dia jenis pembiayaan sewa beli. Okey, huraian dia nak sewa beli apa? Dia nak Mesin jahit. Menyewa, beli mesin jahit ataupun perabot daripada bank. Mesti sebut heroin dalam cerita ni mesin jahit dengan perabot tu, mesti sebut dia. Okay, itu dah dapat 2 markah atas 1 layan. Maknanya awak sebut pajakan tadi, sebut jugalah. Okey, pajakan tadi pun awak akan sewa juga perabot daripada bank untuk tempoh tertentu. Kemudian pemfakturan pun sebut invoice macam mana. Okey, jadi dekat sini dapat dah 8 markah. Okey. Maknanya awak kena bagilah sewa beli 1 markah fakta. Okay, awak huraikan. Huraikan masuklah mesin jahit dan perabot tadi. Kemudian pajakan 1 markah fakta, awak huraikan dia. Overdraft pun boleh, pinjaman pun boleh, pemfakturan pun boleh. Bagi je mana-mana 4 fakta, 4 huraian. Okey, jadi Pemfakturan. Pemfakturan macam mana nak cakap? Pemfakturan tu invoice kan? Invoice tu liability kan? Kat sini awak bolehlah cakap dia menjual invoice untuk mendapatkan tunai kepada harga hutang. Hutang tu akan diambil oleh pihak bank. Kalau rasa susah sangat nak guna pemfakturan ni sebab awak tak nampak sangat invoice tu sebenarnya, awak ambil je yang mudah. Sewa beli 1, pajakan 1, overdraft 1, pinjaman 1. Okey, pinjaman perdagangan dan gadaian tadi. Okey, dapat 8 markah. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, jadi dah habis bab 5. Bab 3 tingkatan 5. Yang mula-mula kata tadi susah nak faham bab ni, dah boleh faham ke belum? Boleh? Boleh. Okay, boleh Okey, jadinya alhamdulillah semua boleh faham. Okey, jadi kita akan stop di sini. Okey, awak ada tak apa-apa topik yang awak nak saya terangkan pada kelas? Kita nak request topik mana-mana? Saya kena sediakan bahan dulu. Apa? Kalau pangan tu saya tak nak lah. So saya boleh ikut kau. Bab 4. Tom? Tingkatan 5. Itu bab kewangan lah ya? Okey, saya try tengok bab 4 tingkatan 5. Dengan pelajar saya dah habis dah yang sebab yang ni awak dia nak terangkan banyak-banyak boleh sebab dia kena hafal formula. Cikgu Anis ada dalam ni, Cikgu Anis? Ada seorang cikgu tahun lagi. Okey, tak apa, nanti insyaAllah kita tengok. Okey, ada tak lain sebab lain? Lain bab kewangan ni, ada tak lain? Sebelum kita tutup. Tak ada. Bab 5 tingkatan 5. Bab 5 tingkatan 5 apa ya? Usahawan kan? Kita tengok. Usahawan. Semua orang nak bab kewangan ke? Usahawan.
Bab 4 kewangan ni. Tengok macam mana. Okey, insyaAllah. Okey, jadinya terima kasih semua sebab hadir. Itu ada screenshot tak? Ada apa? Ada screenshot tak? Sajita ada tak? Daripada awal tadi dah screenshot. Okey, cun tak masa tu?